Sarawak meneroka tenaga hijau dalam sektor hartanah bagi menyokong visi peralihan tenaga negara. Antara fokus dari Bumi Kanalang bersama Buma Wen di Kuching. Buma, silakan. Baik, terima kasih Otto. Suasana hari kedua Aidilfitri memulakan perkongsian dari Sarawak petang ini. Yang di-Pertuan Negeri Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar serta isteri Tok Puan Dato' Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi hari ini masih menerima kunjungan orang ramai pada Majlis Ramah Tamah Aidilfitri di Astana Negeri. 2 Syawal diraikan dalam suasana harmoni dengan beramah mesra bersama sahabat handai serta keluarga terdekat. Syed Abani Syed Zain, 55 tahun, tidak melepaskan peluang berkunjung ke majlis tersebut untuk mengeratkan lagi silaturahim. Kehadiran kami dalam majlis ramah tamah itu adalah kerana dijemput dan membawa ahli keluarga sekali lah. InsyaAllah majlis ramah tamah terbuka itu insyaAllah boleh dikekalkan dan merupakan satu budaya kita orang Islam. Lebih-lebih lagi apabila seorang pemimpin terbesar di negeri kita Sarawak. Begitu juga Sarifah Norafidah Wan Osman dari Kampung Sebuyau turut berkongsi kegembiraan dapat berkunjung ke majlis itu buat pertama kali. Majlis rumah terbuka ni Tuan buat alhamdulillah sebenarnya mengeratkan lagi silaturahim antara keluarga. Sebab sekarang pun dah pecah banyak keluarga kan. Jadi bila buat rumah terbuka ni kita berkumpul dan bertemu saudara-saudara. Jadi kita mengeratkan lagi silaturahim antara keluarga besar. Turut hadir rakan-rakan ahli korporat dan kaki tangan dari sektor kerajaan. Di Miri, Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Rose Yunus turut mengadakan rumah terbuka Aidilfitri di kampung halaman di Kampung Pejuang Kelulit Bekenu. Penganjuran rumah terbuka itu memberi peluang kepada beliau bersama-sama dengan saudara mara dan penduduk kampung meraihkan Aidilfitri. Kita adakan satu khusus begini sebab kita dapat berada di sini. Ya, kalau hari raya lain kita mungkin pergi berziarah ke saudara mara yang lain. Jadi nanti kalau mereka datang kita tak ada, tak seronok juga. Perasaan gembira bersama-sama menyambut Aidilfitri turut dikongsi pengunjung dari kaum lain. Memang bagus juga lah sebab ramai orang yang datang dari berbagai bangsa lah. Dia datang pergi sini beraya dengan YB. Bertemu dengan YB, dengan balanya, Silat Kansela, semua yang rakan-rakan yang ada di sini lah. Saudara, Sarawak sedang mengalami transformasi dalam sektor tenaga hijau sejajar matlamat peralihan tenaga negara. Selain pengangkutan penerokaan tenaga hijau turut melibatkan sektor hartanah. Monica Geri mengupas impak tenaga bersih terhadap nilai hartanah di negeri ini. Di Sarawak, Sarawak Energy Berhad memainkan peranan penting dalam membangunkan tenaga hijau dengan sasaran 60% tenaga boleh diperbaharui menjelang 2030. Salah satu inisiatif dalam peralihan tenaga adalah kerjasama strategik antara pemaju hartanah dan penyedia tenaga solar bagi memastikan pembangunan mampan. Menyedari potensi tenaga bersih dalam meningkatkan nilai hartanah, Excel Malaysia Berhad menjalin kerjasama dengan SolarVest Holdings Berhad dalam pemasangan sistem solar fotovoltaik atas bumbung serta infrastruktur pengecasan kenderaan elektrik EV dalam projek perumahan. Kerjasama ini turut melibatkan sebuah organisasi yang terlibat dalam pensijilan bangunan hijau bagi memastikan projek memenuhi piawaian bangunan hijau antarabangsa. For example, getting low VOC or getting low carbon emission materials, and then also in terms of getting the right supplier to do the right thing. For example, before we partnered with SolarVest, we had challenges with finding the right solar supplier that's reliable and competent. Pembangunan hartanah yang dilengkapi panel solar memberi manfaat besar kepada pemilik kediaman dengan bil elektrik sifar dan nilai hartanah dianggar mencecah RM900,000 bagi seunit rumah. Kerajaan Sarawak menerusi Sarawak Energy turut memainkan peranan penting menyokong perkembangan tenaga solar dalam industri hartanah melalui skim pemiteran tenaga bersih NEM. Ia bertujuan menggalakkan penggunaan tenaga boleh diperbaharui dan pemuliharaan tenaga tidak boleh diperbaharui di peringkat pengguna. The grid can be a battery. So you punya solar panel
Kalau pagi you tak pakai itu solar punya energy, you punya power boleh masuk ke grid. And the grid akan record berapa power yang masuk grid. Lepas kerja you balik rumah, kalau you pakai banyak energy, you boleh ambil power dari grid. Jadi the grid akan net off. You tak payah bayar electricity bill if you have the solar panel. And without the battery, you save a lot. Selari peralihan kepada kenderaan elektrik, pemasangan stesen pengecas EV bagi hartanah hijau kini menjadi keperluan baharu dengan bekalan tenaga menerusi solar. So it's a very economy to install solar panel on the roof as well. And because it's landed house, and with the solar panel on the roof, you buy an electric car. Your electric car will be charged by the solar. So your car from petrol car become electric car, that is 100% green. And your house electricity also 100% green. So it's a very sustainable approach for Sarawak. Pembangunan hartanah yang dilengkapi sistem solar dan stesen pengecas EV bukan sahaja mengurangkan kesan pelepasan karbon dioksida dan memberi penjimatan tenaga, malah memiliki pelbagai kelebihan. Amalan mesra alam menjadi keperluan utama untuk memastikan ketahanan perniagaan khususnya dalam era ekonomi hijau. Ia penting untuk mengekalkan ataupun menyeimbangkan pembangunan tanpa menjejaskan alam sekitar. Monica Gary, RTM. Kerajaan negeri menerusi Jabatan Perkhidmatan Veterina Sarawak DVSS telah menjalin kerjasama strategik dengan PLES Borneo Sendirian Berhad sebagai langkah untuk menjaga kesihatan awam dan kebajikan haiwan. Kerjasama tersebut dimeterai 28 Mac lalu antara pengarah DVSS Datuk Dr. Adrian Susin Ambut dengan Ketua Pegawai Eksekutif PLES Borneo Sendirian Berhad Mona Abdul Manap. Kerjasama itu bagi memastikan kejayaan penganjuran persidangan rabies di Borneo RIB edisi keempat 2025. Persidangan dijadual berlangsung dari 30 September hingga 1 Oktober depan di Pusat Convention Borneo Kuching. Ia bakal menghimpunkan pakar, penggubal dasar dan komuniti tempatan serta antarabangsa untuk berkongsi amalan terbaik, menangani sebarang cabaran dan membangunkan strategi untuk pembasmian rabies. Kedua-dua pihak menekankan kepentingan kerjasama awam swasta dalam membangunkan program pembasmian rabies yang komprehensif. Sarawak berhasrat mencapai matlamat bebas rabies menjelang 2030. Insiden lantai rumah roboh di Kampung Gobil, Kuching semalam. Pemilik rumah Jamil Jemaah tidak menyangka rumah yang didiami lebih 50 tahun roboh di hari Lebaran. Pada hari tersebut, Jamil hanya mampu melihat anak cucunya jatuh ke tanah. Lebih menyedihkan semasa kejadian mereka sedang menjamu hidangan hari raya. Terkejut dengan Bukit Buruk. Ya, tidak banyak gugup. Dibah, dipak dia ke sian. Mata-mata dia ke sian. Siasatan awal bomba mendapati satu palang yang menyokong lantai rumah patah mengakibatkan hampir keseluruhan lantai ruang tamu roboh. Kejadian itu menyebabkan 4 penghuninya cedera, seorang patah kaki manakala 3 lagi cedera di kepala. Sementara itu, Pusat Pemindahan Sementara PPS telah dibuka di Dewan Datuk Seri Dr. Haji Wan Junaidi Kampung Gobelt bagi menempatkan 10 penghuni yang terjejas. Menurut Angkatan Pertahanan Awam Daerah Kuching, PPS tersebut diaktifkan pada pukul 3 petang semalam dan penghuninya telah berpindah pada pagi tadi. Baik saudara, sekian perkongsian berita petang ini dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Kembali bersama Otto di Angkasa Puri, Kota Media. Otto, silakan. Baik, terima kasih Buma langsung dari Kuching, Sarawak.